Hello guys, kita kembali lagi dalam video DIY dengan Pak Cik. Dalam video kali ni kita akan belajar macam mana cara untuk kita adjust kita punya rantai. Okay guys, so macam yang Pak Cik dah cakap dekat intro tadi, hari ni kita akan adjust kita punya rantai. Video ni sepatutnya video yang sangat simple dan mudah, dan sepatutnya dia takkan makan masa yang panjang lah. Jadi korang semua boleh gunakan video ni sebagai panduan setiap kali korang nak adjust korang punya rantai. Terutama untuk orang yang baru je beli RS. Macam yang kita semua tahu dan Pak Cik memang dah bagi tahu banyak kali dah dalam video-video sebelum ni pun, kita punya RS 150R ni masalah dia satu dekat rantai. Kalau korang gunakan rantai original, tak ada tukar rantai, masalah dia adalah dia akan cepat sangat kendur. Untuk rantai original tu Pak Cik kena tegangkan balik dalam seminggu atau 2 minggu sekali. Korang boleh bayangkan dia punya tahap kecepatan dia tu nak kendur. Tapi dari segi pengalaman Pak Cik sendiri, kalau korang dah tukar rantai daripada rantai original kepada rantai yang lain lah, rantai aftermarket, rantai O-ring ke, X-ring ke, U-ring ke, apa-apa benda pun, bila korang tukar je rantai tu, masalah kena selalu ketegangkan tu hilang terus. Macam Pak Cik lepas Pak Cik tukar O-ring tu, Pak Cik rasa Pak Cik tak pernah pergi tegangkan balik lepas tukar tu. So dia punya masalah kena tegang rantai tu akan hilang selepas korang tukar korang punya rantai. Ataupun untuk V2, untuk RS V2 yang baru keluar tahun ni, yang tu Pak Cik tak pasti. Nanti Pak Cik akan cuba tanya. Ataupun kalau korang sendiri yang dah pakai V2, cuba korang bagi sikit korang punya pengalaman dekat bawah. Adakah rantai V2 tu masih lagi cepat kendur ataupun tak. Okey lah guys, so tanpa kita buang masa, jom kita tengok apa barang yang kita akan perlukan untuk kerja kita hari ni. Okey guys, so ini dia barang-barang yang kita akan perlukan untuk hari ni. Kita hanya perlukan spana sahaja untuk kita punya kerja. Kita perlukan spana saiz 19, 14, 12 dan juga 10. Ni semua saiz-saiz spana yang akan kita perlukan. So tanpa kita buang masa, jom kita tengok macam mana cara kita nak tegangkan rantai kita. Okay guys, so kita akan first kali ambil spana saiz 19 dengan 14. 14 kita letak dekat yang sebelah kiri punya nut, 19 dekat sebelah kanan punya nut. So yang dekat sebelah kiri ni kita akan tahan je, yang kita akan pusing adalah yang belah kanan ni. So macam biasa untuk buka kita akan pusing dia lawan jam. Okay, boleh tahan ketat guys. Okey. So kita punya nut yang sebelah kanan ni, nut ataupun nut yang tayar ni lah yang pegang ni, kita tak perlu buka habis, kita just perlu longgarkan dia sahaja ya guys. So okey, ni kita dah longgar, kita dah boleh biar dah sebenarnya, supaya kita punya tayar dah boleh gerak dah depan belakang. Okay. So sebenarnya cara untuk adjust rantai ni kita boleh gunakan untuk apa-apa motor je, bukan motor RS sahaja. Cuma kemungkinannya nanti dia berbeza cumalah dekat dia punya saiz dia punya nut lah. So spana korang kena adjust, check sendiri korang punya saiz untuk motor korang okay. Kita ni dah longgar. So seterusnya kita akan longgarkan kita punya nut ni, sebab inilah tempat kita akan guna untuk adjust kita punya rantai. So untuk kita longgarkan nut kat belakang ni, kita akan gunakan dua spana lagi, yang saiz 10 dengan saiz 12. So 10 adalah yang bahagian luar ni, 12 bahagian yang dalam. Yang ni pun macam biasa guys, kita tak perlu nak ketat, nak buka sampai habis pun. Apa kita punya target dekat sini hanyalah kita nak longgarkan dia je. Okey, kita longgar supaya kita boleh adjust lah. Okey, yang belakang ni kita buka sampai almost hujung, tapi tak perlu keluarkan. Sama juga dengan sebelah kiri.
Okay guys, so bila kita dah longgarkan kita punya nut semua, nut dekat rod ni, nut kita punya yang nut belakang 2 biji kiri kanan ni, seterusnya kita akan gunakan kita punya spanner yang saiz 12 ni. Kita akan adjust kita punya nut yang ni untuk kita tegangkan kita punya rantai lah. Jadi macam mana pula kita nak pastikan kita punya ketegangan kiri dengan kanan tu dalam ketegangan yang sama. Untuk pastikan dia punya kedudukan, dia ada marking dekat dalam ni kalau korang tengok. Pak cuci sikit. Sorry lah kotor. Pakcik lama tak cuci motor ni. Maklumlah kedai motor tutup. Pakcik nak cuci sendiri, tak ada tempat. Susah sikit nak cuci lah. Ada je tempat sebenarnya kat bawah, tapi pakcik tak cukup alat. Okay, so kita akan adjust kita punya rantai bergantung, berpandukan kita punya marking kat sini. Okay, so seterusnya apa yang kita perlukan, kita adjust lah kita punya yang saiz 12 ni. Sambil kita adjust kita punya rantai ni, kita kenalah tengok kita punya marking dan juga rasa sendiri rantai. Okay, so macam ni memang masih lagi sangat-sangat kendur. So kalau macam sebelum ni, selalunya pakcik punya level dia memang agak ke dalam guys. So untuk RS pakcik, maybe motor lain pun ada. Macam untuk RS pakcik dekat kita punya arm ni, dia ada tunjuk tau, dia punya free play rantai yang dicadangkan lah. So dia punya free play kalau kat sini, apa yang dia cadangkan adalah 30mm. Maksudnya dia punya free play tu atas bawah. Ini 30mm, itu yang dicadangkan. Okay, so kalau tengok ni macam ngam. Okay, so kalau tengok ni kita punya marking adalah dah sampai dekat anak panah. Maksudnya dah almost paling hujung anak panah, and then kita atas bawah. Okay, so kita akan buat benda yang sama dekat sebelah kiri, and pastikan kedudukan kita punya marking ni sama sebelum kita ketatkan kita punya adjuster ni. Okay, okay guys, so bila kita dah pastikan kita punya marking kiri dengan kanan tu pada kedudukan yang memang betul-betul tepat ikut ketegangan yang kita nak, ini adalah ketegangan yang bagi pakcik nice lah. Ingat guys, kita kena pastikan dia punya bila kita nak tegangkan rantai, kita jangan tegangkan rantai sampai dia terlampau tegang, sampai dia tak ada free play. Jadi apakah risiko yang korang akan dapat kalau korang tak pastikan korang punya rantai yang ada free play bila korang tegangkan? Jadi risiko yang paling tinggi adalah korang punya rantai akan berkemungkinan senang putus guys. Sebab apa, kita punya tayar ni, kita punya rantai adalah kita punya penyambung daripada enjin kepada tayar. Jadi bila kita, contoh kita tarik pickup, dia waktu tarik pickup lah selalunya waktu kita tarik pickup tu, kalau dia tak ada masa dia tak ada ruang untuk free play ni, dia akan terus menarik, and tayar daripada keadaan tak bergerak terus nak berjalan, bila tak ada free play ni, dia akan terus menarik rantai, dan kemungkinan dia punya tension dekat bahagian sini sangat-sangat tinggi. Jadi itulah sebabnya kenapa kita kena pastikan kita punya rantai ada free play, dan jangan bagi kita punya rantai terlampau tegang. Okay guys, bila kita dah adjust kita punya marking ni bagi sama kiri dengan kanan, apa yang kita akan buat adalah kita akan ketatkan kita punya rantai ni. So kita kena pastikan kita punya rantai ni tak berjalan dah dia punya marking tu bila kita nak ketatkan kita punya bila kita nak ketatkan kita punya rantai nanti. Okay. So last kali apa yang kita perlu buat, ketatkan je lah balik kita punya nut yang pegang kita punya rod tayar ni. So bila kita pun dah siap kita punya kerja tegangkan rantai, apa yang dicadangkan, recommended adalah lebih baik dan tersangat baik, korang spray lah korang punya lubricant rantai. Pakcik hari ni terlupa nak bawa, nanti lepas ni lah pakcik akan spray lubricant rantai. Pakcik rasa korang semua tahu cara kita nak spray lubricant rantai. Jangan hanya spray dekat bahagian atas rantai ni sebab dia tak masuk sampai dalam.
pastikan korang spray daripada bahagian bawah ni supaya lubricant tu dia akan masuk dekat semua celah-celah kita punya rantai ni lah. Sebab kalau dekat bahagian atas dia akan senang terkeluar. Okey. So kita boleh letak dekat atas, tapi kita kena juga letak dekat bahagian dalam rantai. Okey guys. Jadi pakcik rasa kita punya video cara-cara untuk adjust kita punya rantai ni habis sampai sini sahaja. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Untuk sedikit sneak peek apa yang korang akan dapat dalam video yang akan datang ataupun video pada minggu depan, video tu pakcik akan buat dekat bahagian belakang. Apa yang pakcik buat tu akan buat motor pakcik ni lebih jahat dan ganas. Okay guys, so macam biasa kalau korang yang baru je sampai kat sini, korang jangan malu-malu untuk subscribe dan tekan butang loceng kat sebelah tu bagi korang dapat notification setiap kali pakcik upload video baru. Dan seterusnya, kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa untuk share video ni dengan kawan-kawan korang dan tekan butang like kat bawah tu. Kalau korang ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan, tinggalkan komen dekat bawah. Jadi seperti biasa guys, Assalamualaikum. Stop.